Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih bersama dengan kami di MHI 4 Disember 2020, hari Jumaat bersama saya dan juga teman DCC bersama dengan Marcella. Assalamualaikum. Okey, hari ini pastinya pelbagai perkongsian menarik akan kita padatkan hari anda pagi ini. Dan antaranya yang menarik hari ini, kita ada seseorang individu yang kata orang tu mempunyai satu sisi gelap dalam hidupnya yang kini sudah berubah. Bagaimana beliau menebus dosa-dosa silamnya, itu akan kami kongsikan nanti bersama anda. Dan menariknya juga hari ini kita ada pengarah dan juga pelakon gerak khas The Finale. Ini satu yang orang kata yang ditunggu-tunggu kan? Ya. Dan setiap hari Jumaat ni kita banyak jugalah bawa pengisian seperti kita memberi iktibar kepada kita semua kan. Macam mana tadi Marcella kongsikan tebus dosa silam ini. Kadang-kadang kita rasa kita melakukan satu perkara yang mungkin adakah kita akan dimaafkan melakukan sesuatu benda yang mungkin kita pernah tersasar sebagai insan kan. Jadi hari ini mungkin banyak sangat iktibar yang kita nak dapatkan daripada salah seorang daripada individu ini. Pastinya mungkin bagi seseorang melihat bahawa apa yang dilakukan ini pernah fasa yang aib lah, aib untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana beliau sanggup tampil dan berkongsi apa yang pernah dilaluinya untuk dikongsikan bersama dengan kita. Asalkan hari ini, hari Jumaat, kita mahukan yang lebih positif lah. Jangan memandang ke arah negatif-negatif, itu kadang-kadang mengajar kita menjadi yang lebih baik daripada apa yang kita pernah menjadi sebelum ini. Betul, dan pastinya hari ini kita akan dapat pelbagai pengisian dan juga pengajaran daripada perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda semua nanti. Dan hari ini Fariha, kita berdua di sini dan di sana ada seorang jejaka. Ya, elok. Elok. Lim tak? Muda tak? Muda, sentiasa muda kan. Okey, apa pula untuk anda? Assalamualaikum. Selamat hari Jumaat yang permai dan bahagia. Kurniakan jiwa dengan selawat. Sebab dilihat seperti matahari. Pernah tak tengok matahari minta ucapan terima kasih? Tak ada. Tak ada kan? Walaupun dia jarang terima ucapan terima kasih, tapi matahari tetap bersinar, malah yang paling terang di dunia ini. Dan matahari bekerja dalam sepi dan tak pilih siapa pun untuk disinari. Wow. Hebat tak matahari? Jadi hari ini kita jadi macam matahari. Dan kita pun sebut tentang sinar ni sebab banyak program berkaitan dengan sinar yang mana mempermudahkan orang ramai. Sebab kita bersedia Arif dah masuk Disember. Tadi Faria sebutkan, dah Disember lah. Macam terlangkau beberapa bulan dah sampai ke penghujung bulan yang terakhir. Kita harapkan dengan ada kemudahan nanti program untuk membantu masyarakat tentang iSinar dalam KWSP. Moga-moga ada yang dapat impaknya. Sebab ada yang saya baca di sini nak beli ubat. Ada juga yang nak mulakan perniagaan kecil-kecilan sebab ada yang dibuang kerja, jumlahnya semakin meningkat. Malah ada juga yang untuk membuat persiapan bagi persekolahan anak. Jadi macam-macam yang pentingnya. Namun anda kena dapat maklumat yang tepat untuk mengeluarkannya dengan proses yang mudah. Untuk ahli yang mempunyai baki akaun kurang dari RM100,000, jumlah pengeluaran maksimum ialah RM10,000 dan bayaran bulan pertama ialah maksimum RM5,000 jika masa pembayaran sehingga 6 bulan. Dan kategori 1, kalau dapat saya perincikan, permohonan bermula 21 Disember dan dokumen sokongan tidak diperlukan. Jadi ahli yang tiada caruman KWSP sekurang-kurangnya 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau ahli yang mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas sejak 1 Mac 2020. Termasuk ahli yang lama, tidak mencarup, suri rumah, bekerja sendiri, bekerja di sektor ekonomi yang kerugian dan hilang pekerjaan. Dan kategori 2, permohonan bermula 11 Januari dan dokumen sokongan perlu disertakan untuk pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Jadi kalau kita memang kalau ikut yang pertama itu tidak layak, kita boleh buat untuk kategori yang kedua. Okey. Baik. Itu disebabkan apa yang diberikan oleh pihak kerajaan lah kepada kita yang semua yang terkesan disebabkan COVID-19. Kita masih lagi membawakan perkembangan mengenai statistik kes positif terbaru COVID-19 di Malaysia dan semalam melaporkan sekarang ini jumlahnya 1,075 kes baru semalam yang dicatatkan dan apa yang lebih menggusarkan, jumlah kematian pada hari semalam sahaja 11 kematian dicatatkan. Kalau lihat kes-kes yang dicatatkan ini boleh dikatakan semua negeri hampir adalah semuanya kan, di KL, di Johor, di Kelantan, di Sabah dan sebagainya. Ini 948 yang telah sembuh
Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah juga kepada Barisan Hadapan di atas semangat perjuangan mereka meneruskan apa yang harus dilakukan. Okey, dan ini adalah kes baru mengikut negeri dan dilaporkan juga Selangor masih merekodkan kes baru tertinggi sebanyak 459 kes dan diikuti Sabah iaitu sebanyak 310 kes dan Johor sebanyak 78 kes. Dan juga terdapat pertambahan 4 kluster baru semalam, antaranya kluster monsun. Tapi di paparan sekarang adalah kes kematian baru di Malaysia setakat semalam. Itu adalah perinciannya. Dan secara keseluruhannya jumlah kematian adalah sebanyak 376 kematian setakat 3 Disember 2020. Dan juga dilaporkan semalam terdapat pertambahan 4 kes baru, 4 kluster baru di mana antaranya adalah kluster monsun melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor di mana 106 individu telah disaring dan 19 telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster monsun ini, dan juga ada kluster Jalan Kilang melibatkan daerah Lahad Datu di negeri Sabah. 104 individu telah disaring dan 24 telah dikesan positif COVID-19, dan juga ada kluster Perdana 6 melibatkan daerah Lahad Datu di Sabah di mana 213 individu telah disaring dan 25 telah dikesan positif COVID-19, dan juga ada kluster Jalan Kubota. Ini melibatkan daerah Tawau di negeri Sabah di mana 72 individu telah disaring dan 14 telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster tersebut. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan statistik setiap hari, tetapi malangnya masih lagi ada segelintir yang tidak bertanggungjawab, tak ada lagi aplikasi MySejahtera. Masih ada lagi yang masuk. Semalam saya sempat pergi ke salah sebuah shopping kompleks. Saya lihat mereka ada di depan saya itu berdatu, masih lagi tak ada MySejahtera. Jadi walaupun bayangkan kita dah hampir nak menutup 2020 ini, tetapi rupanya masih ada yang mengambil indah tak indah lah. Ada telefon pintar tapi tak ada aplikasi. Dan orangnya pun kurang pintar lah agaknya. Kan? Sebab apa setiap hari kita bercakap berkenaan ini kan. Apa pentingnya MySejahtera itu apabila kita tahu ada kes yang terdekat dan sebagainya kan. Kalau kita pergi ke satu tempat, lokasinya bagaimana, boleh kita melihat ini adalah antara orang-orang yang perlu dihubungi oleh pihak KKM sendiri. Baik, itu yang kita kongsikan berkenaan dengan COVID-19. Mungkin kita boleh terus ke paparan akhbar hari ini. Paparan di Metro di halaman yang ke-10 yang ada kaitan dengan COVID dan juga ada kaitan dengan umat Islam. Berkaitan dengan keputusan umat Islam guna vaksin akan diputuskan pada hari ini. Keputusan penggunaan vaksin COVID-19 dari luar negara sama ada boleh digunakan oleh umat Islam negara ini akan diketahui pada hari ini, dan mengikut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas kali ke-10 tahun 2020 oleh Majlis Fatwa Majlis Kebangsaan Haiwal Islam MKI semalam. Yang berkata, mesyuarat itu turut diberikan taklimat berkenaan dengan vaksin COVID-19 oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim. Pihaknya telah pun mengkaji pandangan pelbagai pihak termasuk Muzakarah dan juga KKM untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Dan mereka akan menilai daripada segi agama untuk membuat keputusan dan hujah mengenai keputusan berkenaan. Jadi kita nantikanlah apakah jawapan yang bakal kita terima, dan semoga memberikan maslahat dan kemudahan untuk semua, terutama umat Islam yang memang memerlukan vaksin ini demi kesihatan dan mengembalikan keceriaan. Sebab kita mungkin dah lama ada yang kemurungan, PKP dan juga COVID ini telah pun membuatkan pelbagai perkara menjadi agak kucak-kacir pada peringkat awal. Namun walaupun dah kembali nampak normal, tersusun, tetapi mencabar sebab ia menghalang pergerakan. Moga-moga dengan adanya vaksin ini, dunia kembali tersenyum dan bercahaya. InsyaAllah. Dan seterusnya, okey, saya mulakan dulu. Okay. Di berita harian, antara paparannya adalah fasa pertama 300 bakul makanan mula dihantar, di mana Johor rancang agih secara berperingkat bagi ringan beban pekerja Malaysia. Dan kerajaan Johor memulakan proses penghantaran bakul makanan bagi membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Singapura. Inisiatif bantuan bakul makanan berkenaan diumumkan dalam Belanjawan Johor 2021 Khamis lalu. Dan kerajaan Johor merancang mengagihkan 1,000 bakul makanan
makanan secara berperingkat ke Singapura bagi meringankan beban ditanggung pekerja Malaysia di Republik berkenaan, dan penyerahan dan pengagihan fasa pertama semalam membabitkan 300 bakul makanan dengan kos RM30,000. Dan bakul makanan yang akan diagih-agihkan ini mengandungi makanan mudah sedia seperti nasi goreng kampung, nasi goreng daging, ada juga selimut dan juga set produk kebersihan diri. Dan kita tahu bahawa ratusan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura terkandas di Republik itu disebabkan COVID-19 yang menyaksikan pintu sempadan ditutup bagi mengelak penularan dan sekaligus menghalang mereka berulang-alik dari Johor seperti biasa. Dan ramai yang tidak mengambil peluang skim pengaturan ulang-alik berkala PCA untuk pulang bercuti dan bertemu keluarga di negara ini berikutan pelbagai kekangan termasuklah dari segi kewangan dan peraturan majikan mereka di Republik itu. Apapun kita harapkan semua yang terbaik dan semoga misi ini mengagihkan dan menghantar bekalan bakul makanan ini dipermudahkan. Ya, baik. Itu di Harian Metro. Kita nak ke NST di halaman keempat. Ini sekiranya sudah maklum sejak kita mengalami COVID-19 ini kan ramai yang terkesan. Ada yang dibuang kerja dan sebagainya. 100,000 lost jobs since January. Stimulus packages lessen impact of COVID-19 on job sector, says Deputy Minister. Nearly 100,000 people have lost their jobs since January due to the COVID-19 pandemic. Deputy Human Resources Minister Awang Hashim said data from the Employment Insurance System (EIS) showed that 99,696 employees were laid off up to November 27. Jadi dilaporkan ini antara jumlah yang didapati kehilangan pekerjaan sejak Januari. The sector that were affected because of the pandemic include the manufacturing sector, accommodation, food and beverage sector, wholesale and retail sector, transportation sector and others. Ini yang amat membimbangkan sebab kita tahu kan COVID ini belum lagi kita nampak sinarnya. Betul. Untuk selesai. Jadi 2021 semakin menghampiri kita juga. Banyak juga kerajaan telah menjalankan usaha-usaha untuk membantu mereka yang terjejas dan kita mengharapkanlah sebagaimana tadi kalau ada vaksin dipercepatkan dan sebagainya akan menjadi penyelesaian yang sebenar-benarnya. Betul. Kita harapkan vaksin yang sebenar-benarnya yang berkesan itu mampu ditemui dengan cepatlah. Baik, itu di ketiga akhbar yang kita kongsikan pada hari ini. Selepas ini nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan perkembangan terkini banjir di Terengganu, Fatri. Ya, hujan lebat dan juga air pasang besar punca Bandar Kuala Terengganu banjir, dan kita akan cuba mendapatkan maklumat daripada pihak Bomba dan nanti bersama dengan panggilan video bersama dengan yang setia penolong Penesuruhjaya Bomba, Mat Hilman Abdul Rashid, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu berada di talian ataupun panggilan video untuk berkongsi perkembangan terkini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fitri. Baik, Tuan, mungkin dapat diceritakan setakat pagi ini sebab sebelum ini kita nampak macam-macam visual di kawasan memang ditenggelami air, hujan yang tak berhenti. Namun pagi ini bagaimana gambaran terkini dapat kita kongsikan bersama? Silakan. Okey, terima kasih, Fitri. Sebenarnya kita telah pun menjalankan operasi dalam fasa yang ketiga, iaitu pada kali ketiga ini ialah bermula pada 3 bulan Februari dan semalam sehingga hari ini. Sebenarnya kita telah membuat penyelamatan dan juga pemindahan mangsa-mangsa banjir ini, dan khususnya di negeri Terengganu melibatkan 74 pusat telah pun dibuka, dan seramai sehingga hari inilah, hingga pagi ini seramai 2,633 mangsa telah pun dipindahkan. Meliputilah ke semua agensi-agensi yang ada di Terengganu ini bekerjasama dalam mengendalikan perpindahan mangsa ini. Dan kita tahu bahawa di negeri Terengganu ini adalah berada dalam monsun timur laut ini, dan sudah tentulah air pasang besar kebetulan pada semalam, pada pukul 11 malam tadi, air pasang besar dan juga hujan lebat. Dan dalam masa yang sama jugalah air tepu dan tidak dapat keluar ke laut, menyebabkan banjir berlaku di kawasan muara dan juga ke kawasan-kawasan yang berada di paras yang rendahnya. Ya, difahamkan kawasan mana yang patut terjejas? Mungkin di Kuala Nerus, Marang atau Dungun? Macam mana?
Tuan ya. Kita ada beberapa tempat yang ketara sekali lah, iaitu di kawasan Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga kawasan Dungun dan juga di Kemaman. Kawasan ini dah kawasan yang rendah dan paras air sungai pun sudah pun berada di paras merah ya. Jadi berapa jumlah PPS punya pusat penempatan sementara yang diaktifkan ya? Pusat penempatan sementara yang telah pun dibuka di Terengganu adalah sebanyak 74 sekarang ini. 64 dan seramai 2,633 mangsa telah pun kita pindahkan. Jadi saya difahamkan tahap kesiapsiagaan memang diberikan itu tinggi dan sentiasa bersedia Tuan ya? InsyaAllah. Bagi Kita telah pun juga cabaran... teruskan Tuan, tak apa. Kita telah pun bersedia sebenarnya pada awal. Kita telah melakukan exercise beberapa latihan, beberapa seri latihan oleh agensi-agensi dan juga Jabatan Bomba khususnya dalam menangani MTL ini. Ya. Fisik. Dan saya banyak membaca tentang persediaan cabaran dari segi mematuhi SOP sebab jumlah mangsa yang tinggi ini kita juga sedia Arif ini kali pertama berdepan dengan cabaran COVID-19. Pastinya ada SOP yang ketat dalam walaupun kita nak membantu tapi kita juga ada penjarakan dan sebagainya Tuan. Macam mana? Sudah pasti Fitri. Sebenarnya kita telah pun bersedia daripada awal untuk menangani pandemik COVID ini juga dan juga dalam masa yang sama kita berdepan dengan MTL. Sebab itulah kita ada kekangan sebenarnya terutama dalam usaha pemindahan mangsa-mangsa banjir kerana kalau dulu kita buat satu bot kita boleh muat 12 orang, sekarang kita boleh muat 6 orang ataupun 5 orang saja maksimum. Dan kita terpaksa pikun ataupun ulang-aliknya terpaksa kita kena terapkan. Itulah kekangan yang kita hadapi walau bagaimanapun anggota-anggota kita dan juga pasukan-pasukan penyelamat khususnya telah pun bersedia daripada awal. Begitu juga dengan penempatan dalam kenderaan-kenderaan beroda seperti lori dan sebagainya, kita terpaksa jarakkan untuk memastikan keselamatan mangsa dan juga anggota sendirilah. Juga Tuan, sekiranya ada yang demam di pusat pemindahan juga terpaksa membuat hujan saringan dan sebagainya. Sebab ini memerlukan kerja keras yang sekiranya berlipat kali ganda di saat kita ada cabaran MTL dan juga cabaran COVID-19 serentak. Ya, sudah pasti. Dan kita telah pun menyediakan peralatan PPE di dalam kenderaan-kenderaan penyelamat seperti mask, seperti glove, hand sanitizer dan juga evac tu kita letakkan dalam kenderaan dan kita apabila kita berdepan dengan mangsa-mangsa yang kuarantin di rumah misalnya dan kita akan kenakan pakaian ataupun PPE yang sesuai dengan keadaan mangsa. Jangkaan cuaca bagaimana Tuan? Mungkin ada selepas ini dijangka terbimbang akan pertambahan dari segi mangsa di PPS ini. Macam mana? Okey, keadaan mangsa yang kita dijangka lah sehingga pada hari ini saja dalam laporan MET itu monsunnya fasa ini adalah pada hari ini saja dan mungkin akan berterusan di hari-hari yang lain, tetapi untuk hujan lebat dan sebagainya hanya setakat hari ini saja. Ya, jadi situasi di pusat pemindahan terkawal sebenarnya? Alhamdulillah. InsyaAllah sekarang ni kita masih lagi terkawal dan kita telah kerjasama daripada kerajaan negeri khususnya yang telah membutuhkan jawatankuasa keselamatan bencana negeri, daerah, daerah sekalipun sama dengan terdiri daripada semua agensi-agensi yang terlibat dalam usaha menyelamat ini telah pun bekerjasama dengan baiklah dari pihak negeri Terengganu insyaAllah. Tadi Tuan dah sebutkan bila mana ada berlaku penjarakan sebenarnya dalam kenderaan untuk membawa mangsa ini. Adakah ini juga menyebabkan perlunya kepada pertambahan fasilitis ataupun jumlah anggota yang bertugas, Tuan? Anggota tidak bertambah. Kita telah pun bersedia seramai 833 anggota dan kita cuma bagi bekukan cuti sebanyak 140 orang. Pun begitu, anggota ini kebanyakan tak bercuti lah. Dia akan menunggu respon daripada kita untuk kerja-kerja penyelamat, membantu pasukan penyelamat. Dan dalam menangani mangsa-mangsa COVID ini pun kita telah pun bersedia daripada awal. InsyaAllah tidak ada masalah. Baik. Kami doakan yang terbaik untuk pasukan bomba dan penyelamat Malaysia. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Okey, baik, itu dia temu bual bersama dengan yang setia penolong Pesuruhjaya Bomba
Cik Mahiman Abdul Rashid sebenarnya yang berkongsi tentang perincian pergerakan. Jadi saya dapat tahu, baru tahu di mana, yalah kita pun bayangkan juga kita sebut tentang penjarakan, bukan hanya di kawasan pendapatan tapi juga ketika mengangkut itu. Ya. Bobot itu bisa tengok macam anak kecil, semua ibu apa. Tapi kali ini terpaksa ada penjarakan. Jadi kalau mungkin dulu buat 10 trip, kali ini mungkin bertambah jadi 20 trip. Itu tugasan terpaksa pergi pikul demi keselamatan bersama. Okey, kita akan break seketika. Masih pun tadi nampak ada bawah ada teh tarik ke apa? Apa kita berbincang hari ini sebab hari ini banyak tentang perkara yang menginsafkan, moga memberikan pedoman untuk kita semua. Kembali selepas ini di MHI. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah semakin suntuk. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum. Saya Syirah Iskandar, memegang watak sebagai Inspektor Syirah. Jangan lupa saksikan Gerak Khas di Penalih setiap Jumaat dan Sabtu 10.30 malam hanya di TV3. Ingat, sentiasa patuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Elakkan penularan wabak COVID-19. Sama-sama kita berdoa agar kita semua dilindungi Allah SWT. Terima kasih. Hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Okey, kembali di MHI. Tadi disebut tentang cuci tangan untuk mencegah COVID. Ini cuci tangan untuk mencegah dosa juga diperlukan. Dengan pelbagai perlukan mujahadah lah. Perlukan ifah, hidayah, pedoman, petunjuk, panduan. Kadang kita nak berubah tapi tak ada sokongan sekeliling tu. Betul. Dan sebenarnya memerlukan juga individu-individu yang boleh membawa kita keluar daripada zon itu kan. Jadi hari ini kita nak berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman lalu. Walaupun saya percaya mungkin ada setengah yang agak berat untuk berkongsi pengalaman hitam. Tapi ini adalah untuk perkongsian bersama, kebaikan untuk kita bersama. Betul, yang akan memberi banyak pengajaran kepada kita dan untuk berkongsi luahan rasa mengenai dosa-dosa lampau, dosa-dosa silam yang akan dicuci. Bersama kita hari ini adalah Encik Muhammad Rizan Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat. Kita selesa, kami panggil apa? Rizal juga. Okey. Rizal juga. Masih ingat ada satu nama tu kan? Toyo lah. Bila malam nak sebut tadi tapi tak apalah, kita cerita panggil Rizal lah. Rizal. Ada Jumaat yang baik, nama yang indah. Okey. Rehat. Baik. Kita nak bercakap berkenaan dengan kalau dikatakan topik yang diletakkan ini tebus dosa silam. Rizan, kita tak tahu sebab kadang-kadang kita takut orang memberi pandangan yang stigma, yang negatif. Dosa kan? Kalau kita cakap dosa silam. Rizan sendiri, kehidupan Rizan bermula ketika usia yang sangat muda, 12 tahun.
ketika itu apa yang sebenarnya berlaku yang membawa Rizan terjebak dalam dunia sisi gelap ini? Dia mungkin ya semua orang akan ada dia punya sisi gelap ataupun salah laku, terutama semasa zaman remaja lagi ataupun zaman kanak-kanak. Okey. Mungkin banyak faktor lah yang mendorong, mungkin faktor kemiskinan, kesusahan hidup. Mungkin ada juga faktor macam pecahan keluarga dan sebagainya. Dan kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup kita tu adalah berpunca daripada hak kita sebagai seorang kanak-kanak ketika tu kita tak dapat. Jadi perasaan memendam rasa itu semakin membuak-buak dan bila kita dalam keadaan hidup susah dan sebagainya kita jadi introvert, jadi pemalu, penakut. Dalam segala hal lah. Dan itu mengundang kepada keadaan orang membuli kita dan sebagainya. Jadi akhirnya rasa kebencian kepada sistem sekolah, sistem kekeluargaan, sistem masyarakat, kawan-kawan itu semakin mencabar diri untuk membuat satu tindak balas yang lebih dahsyat lagi. Dan rasa itu tertanam disebabkan keinginan mungkin kalau aku ada kuasa dan kekuatan, orang akan pandang aku tinggi dan orang akan pandang aku penghormatan yang luar biasa. Sebab Rizan mangsa buli di Ya, sekolah. menjadi mangsa buli dan kita hidup susah. Kadang ketika tu kita ada bakat contohnya bersukan tapi tak dapat sebab hanya gara-gara tak ada kasut spike, kasut sukan, tak dapat pergi sekolah macam tu lah kan. Jadi benda-benda macam ni akhirnya menyebabkan saya rasa itulah perasaan kalau kita ada kuasa dan kekuatan akan membuatkan orang pandang tinggi. Jadi pilihan yang ada ketika itu adalah jalan yang salah, kerana jalan yang baik iaitu datang sekolah hari-hari, tak ponting dan sebagainya, tetap dilihat salah. Tetap juga kena uli, tetap juga dipandang rendah dan sebagainya kan. Jadi pilihan yang ada jalan salah. Jadi siapa yang paling banyak dalam hidup ni kan ada kawan sekeliling, ada yang mencurah air, ada yang mencurah minyak. Siapa yang paling banyak menghasut ke arah yang buruk itu? Ke bermula dengan kajian sendiri masa tu walaupun masih lagi muda dan nampak ahli tuju mungkin ada sini-sini yang buat perkara yang tak elok. Ada perkara ni kadang-kadang bukan saja saya lah, ramai golongan remaja belia yang bersiko di luar sana. Kalau kita tanya mereka ni bermula dari bermula melakukan sesuatu benda yang tidak baik itu adalah melihat kepada pengalaman orang lain. Okey, visual lah. Bila nampak keadaan rasa penghormatan, pandang orang lain tu hormat tinggi dengan cara mereka melakukan kejahatan, maka kita pun mungkin ini kita punya idol kita ataupun mentor kita ataupun orang yang kita percaya. Kita kena ikut. Itu adalah perkara yang senang saya katakan asas kepada seorang remaja belia untuk terlibat dalam melakukan kerja-kerja yang tidak bermoral, tidak berfaedah. Okey, baik. Difahamkan Cik Rizan ketika selepas berhenti sekolah dan sebagainya, datang ke KL bekerja sebagai konduktor bas, tapi macam mana daripada konduktor bas tu boleh terlibat dalam sisi orang kata tu kegiatan pelacuran? Ya, mula daripada pada ketika itu nak berubah, tapi rupanya masuk pada mulut, keluar mulut menerima, masuk mulut buaya ke, keluar buaya masuk mulut menerima, tak tahu mana satu lah kan. Jadi dia terjebak kerana rasa tidak cukup dengan apa yang kita ada lah. Pada ketika itu sebenarnya tak ada dihalangan untuk saya kerja sebagai konduktor bas. Tetapi mungkin tak cukup dan sebagainya. Jadi fikir-fikir mungkin bukan masanya nak berubah lah, sebab akan datang kita boleh berubah dan fikir macam tu. Jadi kita buat je lah. Maknanya kenal dengan siapa? Ada kawan-kawan ke? Dia sama juga dia dari segi pemerhatian. Apabila kita pergi ke Bukit Bintang ketika tu kita tengok suasana happening macam
macam cerita Cat Gangster kan, segala-galanya ada, syurga yang begitu indah kan. Ya, kita daripada consider daripada luar ibu kota metropolitan yang dia tengok rasa seronok dan sebagainya. Umur 16 masih lagi kata orang tu nak mencari sesuatu benda yang menyeronokkan kan. Masa tu rendah lah. Ke ikut juga kawan-kawan? Ikut tentu ialah kita dalam kumpulan ni pada ketika tu, sebelum tu saya dah sertai dah kumpulan semasa di Johor. Jadi kita pun ada rangkaian-rangkaian ketika tu kan. Jadi kenal-kenal macam tu saya ikut. Cuma ketika tu ada yang kumpulan-kumpulan yang bersikap perkauman kan. Ada macam saya banyak kepada kumpulan yang tidak sebangsa dengan saya. Jadi mudahlah kita punya rangkaian ketika tu. Maknanya Rizal daripada umur 12 tahun adalah terbabit dalam gangsterism, berkumpulan ni 16 tahun. Sepanjang berada dalam dunia itu, apa kepuasan yang dicapai? Tapi Rizal kata tak puas sebenarnya. Dapat macam mana pun takkan cukup. Dia rasa gembira apabila dapat menari di atas penderitaan orang lain. Sebab rasa marah kepada segala sistem yang ada tu dah tidak boleh terkawal. Jadi bila kita tengok seseorang yang kita aniaya tu menangis, meronta, sakit, apa saja keadaan yang tidak baik pada diri dia tu kan, jadi kita rasa keseronokan lah, kita rasa puas kan. Jadi kepuasan kita, kalau tanya kepada ramai masa buli ke ataupun mereka yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang tidak berfaedah ni, kepuasannya adalah apabila sebenarnya bukan penghasilan, hasil-hasil contoh pau ke duit, bukan penghasil. Dia punya kepuasan adalah melihat orang yang kita aniaya tu menangis, merintih ke apa macam tu lah. Itu jadi macam satu kepuasan untuk melepaskan rasa marah tekanan hidup lah. Okey, baik. Okey, dalam jenayah ni dia mesti ada dia punya KPI. Okay, hari ni aku nak 20 orang tersiksa. Contohlah kan. Ataupun dia macam ada perancangan. Sebab jenayah ni mesti terlibat dengan perancangan kan. Walaupun dia meredah, tak ada langgar, tak ada SOP semua. Sebab dia target dia adalah untuk memastikan tadi orang tu derita. Mesti kita, okey, target tahun ni berapa, bulan ni berapa, macam mana tu? Ya. Saya selalu berkongsi pengalaman di industri, di agensi kerajaan, korporat. Saya selalu sebut buat kerja jahat ni mesti ada perancangan. Bahkan disiplin dia jauh lebih baik, lebih tinggi berbanding daripada buat kerja baik. Sebab pilihan yang ada adalah kena tangkap atau tembak ke, mati ke, macam tu lah kan. Jadi dia bukan saja ada KPI tertentu, tetapi elemen yang perlu ada situ adalah soal respect, soal taat kepada ketua, disiplin masa dan sebagainya. Okey, jadi elemen-elemen itu yang diambil kira dalam satu-satu kumpulan, dalam mana kita merancang sesuatu misi kan, mengutip wang perlindungan ke dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diambil kira. Sebab bila elemen-elemen ni dipegang, penghasilan ini mesti cemerlang. Kan? Sebab tu dalam melakukan kerja-kerja yang tidak berfaedah ni, soal hasil tu bukan ukuran utama sebenarnya, tapi soal respect tu dan juga perancangan kerja tu yang paling penting. Sebab kita tahu kalau gagal, dia punya hukuman dia tu dia tak ada pilihan, dua tu sajalah. Kan, sama ada mati ataupun kena tangkap. Okey, baik. Tadi Rizal cakap hasil tu bukan ukurannya, tapi bagaimana kehidupan ketika terlibat dalam kongsi gelap, pelacuran dan sebagainya? Adakah hidup ketika itu mewah, dapat pendapatan lumayan? Ya, memanglah kan, mewah, ada kuasa, ada nama kan, orang kenal kan. Makin keluar nama, makin orang petik nama, kata orang lagi strong lah kan. Tapi tanyalah mana-mana pun sama bekas-bekas banduannya apa semua kan, dia tidak akan rasa tenang semasa dia berada di dalam tu. Sebab yalah, takkan ada keluar seorang je. Nak makan pun nak keluar ramai-ramai. Malam fitrah manusia dah bertukar, malam jadi siang tidur. Okay. Sebab takut kan. Dia bukan saja takut pada, kena ingat tau, orang-orang ni dia bukan saja takut pada polis, tapi dia juga takut di kalangan kawan-kawan sebelah ni. Sebab anytime akan ada kecurangan atau pembelotan je anytime boleh. Jadi kepada penonton yang bertanya, tahap mana sebenarnya
kekejaman yang dibuat tadi. Tadi bila sebut menari di atas Penderitaan. di atas orang lain, nak tahu juga apa sebenarnya yang berlaku yang paling kejam lah yang dapat kita kongsikan. Ya. Itulah sebagai panduan kan, sebab kita dapat gambaran. Banyaklah kadang-kadang kalau senang cerita, kalau nak kata orang kalau lalu sebelah saya dulu dia tak cakap Assalamualaikum kan, dia sebut auzubillahi minasyaitanirrajim kan. Antaranya macam pernah kita putus telinga suku tiga bila pecah masuk sekolah dulu kan, benda-benda macam inilah. Kan mesti akan mendatangkan kesedaran kepada orang lain. Jadi kalau ingat balik memang kata orang tu kita rasa bersalah yang amat sangatlah kan. Rizal, adik-beradik berapa orang? Saya ada 6 orang adik. Semua lelaki ke ada perempuan? No, ada 4 perempuan. Rizal anak ke berapa? 2. Dua. Masa Rizal pernah terjebak sebagai bapa ayam kan? Ketika itu bila memperdagangkan manusia, terutamanya wanita ketika itu, ada tak Rizal terfikir bahawa kalaulah ia terjadi kepada adik ke, kakak ke, atau yang orang terdekat ketika melakukan dia memang kita lah pada ketika tu, dan saya percaya pada semua yang pernah ada sisi gelap ataupun yang kekal lagi dengan sisi gelapnya hari ini, memang perasaan mesti ada. Okey, perasaan terutama rasa rasa kebimbangan terhadap ahli keluarga sendiri kan. Tapi yalah, sebab itu pilihan yang dah dibuat dan perasaan ego ada kat situ, sama ada nak runtuhkan ataupun nak kekalkan dan dengan melakukan kerja-kerja tu, itu diri sendiri yang akan tentukan. Tapi perasaan memang ada. Kebimbangan, orang aniaya, orang yang rapat dengan kita tu pasti ada lah. Bahkan kadang-kadang perasaan tu sampai ke saat ini. Kan? Apabila macam contohnya macam semalam saya pergi ke area Coki contohnya kan, semalam. Jadi perasaan tu ada. Sebab kita tidak tahu siapakah yang kita aniaya satu ketika dulu kan. Hari ini mungkin dia masih lagi menyimpan perasaan tu ataupun tidak. Macam ketika di kemuncak keseronokan kan, tengok orang menderita semua tu, pernah tak terfikir macam tiba-tiba rasa bersalah ke, tiba-tiba nak teringin rasa nak mohon ampun ke? Ya, okey. Dia perasaan tu pada ketika tu sebab macam saya cakap awal tadi, kita rasa nak kuasa dan kekuatan tu kan. Jadi memang kita tak ingat apa dah kan. Cuma bila dah selepas melakukan sesuatu benda yang tidak baik, selalunya kita akan rasa alamak kan. Tak sedap lah. Tak sedap hati, tak sedap lah kan. Tapi yalah, tak ada pilihan kan. Apa pilihan yang ada kan. Cuma dia banyak bergantung pada satu pemikiran. Aku tak tahulah apa nasib aku lepas ni. Kalau baik jadi dia, jumpa orang kau jadi baik-baik lah macam tu. Mungkin kalau Rizal tak keberatan lah, boleh ceritakan bagaimana ketika Rizal terlibat dalam sedikit kongsi gelap pelacuran, apa modus operandi yang digunakan ketika itu? Mungkin dengan siapa dapat pelacur dan sebagainya? Dia antara yang boleh saya kongsikan dan bahkan 4-5 tahun lepas, dan saya juga bila dah okey sekarang ni kan, kita ada juga lah bantu polis kan untuk menangani isu-isu gangster sindiket pelacuran dan sebagainya. Apa yang saya dapat katakan antaranya adalah soal macam sekarang, kita ambil contoh sekarang zaman IT online semua kan. Antaranya adalah benda-benda yang berkaitan dengan online grooming. Pendekatan online grooming ni dulu sebenarnya dah pakai walaupun tak ada social media dan sebagainya kan. Membina kepercayaan. Okey, proses membina kepercayaan. Itu satu. Antara kedua, bagaimana mendekati kumpulan sasar yang mempunyai, keluarganya mempunyai banyak utang. Okey, ini semua benda-benda yang menjadi fokus dan sasaran. Dan sebenarnya pendekatan itu lebih mudah sekarang. Apabila contoh kalau seseorang remaja dia meluahkan perasaan marah, benci, kebengang dengan mak bapak dalam sosial media dia kan, itu adalah kumpulan sasar yang paling berisiko tinggi yang untuk kita dekati lah. Bukan saya dekati lah kan, masuk kumpulan grup-grup yang nak sedikit begini sekarang ni. Maknanya target adalah golongan ataupun remaja-remaja bermasalah, kemudian remaja ni dijadikan pelacur.
dia peringkat awalnya dia bukan terus menjadikan mereka ni terlibatkan pelacuran. Dia proses membina hubungan itu berlaku terlebih dahulu. Online grooming ni kan membina rasa percaya kepada sedikit-sedikit ini. Okey, dan dari situ ada satu istilah kita ni kita panggil investment lah kan. Okey, melakukan investment. Kadang dengan biasanya dengan remaja sekolah ni biasanya top up lah. Kan proses top up menopap ni kan. Selalunya persentage akan terperangkap apabila mereka ni berkongsi gambar lah selalunya. Terutama yang bertudung hantar gambar freehand je. Persentage 70% confirm dapat. Bila dapat jumpa kali pertama kan, itu dah mencecah 90% dah. Kali kedua game over lah. Dunia istilah dalam kumpulan macam tu. Okey, turning point yang menjadi betul-betul turning point untuk berubah ke arah kebaikan. Dia cuba untuk berubah tu banyak kali ketika tu. Tapi tak berjaya kan. Betul saya kata mak keluar mulut imam masuk mulut buaya macam tu lah kan. Jadi sampai satu peringkat saya rasa apabila banyak peluang-peluang kedua diberikan kepada saya oleh takdir dan juga oleh orang sekeliling yang cuba nak membantu, maka saya fikir kenapa tidak saya cuba kan. Dan sebab elemen-elemen disiplin, taat, menurut perintah, dipercaya itu ada, cuma saya tak buat untuk benda yang baik kan. Terutama bab masa lah kan. Jadi bila saya cuba, rupanya baru saya tahu bahawa banyak benda yang baik yang boleh saya buat berdasarkan kekuatan dalaman yang saya ada. Tinggal nak serlahkan saja kekuatan tersebut. Jadi saya cuba membantu orang. Dan bila saya dapat bantu orang ketika tu kan, baru saya rasa seronok rupanya tolong orang ni kan. Kalau dulu aniaya orang, ni tolong orang, lagi best saya buat. Sampai sekarang macam tu. Rizal dah berumah tangga kan. Isteri boleh menerima. Maksudnya katanya isteri tak tahu sebelum kahwin tu. Selepas berkahwin baru tahu sejarah silamnya. Isteri saya seorang yang ialah memang dia tak tahu, tapi saya pernah bersama rancangan TV di TV3 ni satu ketika tu, dan ramai orang tahu mendapat kritikan yang banyak pun semua. Menangislah juga kan perempuan perasaan. Tapi alhamdulillah isteri saya yang kuat, memberi sokongan, dan ada perkara yang perlu saya jaga hati dia dan sebagainya kan. Bahkan di awal-awal perkahwinan dulu juga saya ada terlibat dengan membantu pihak berkuasa dalam mengenangani isu gadis-gadis pelacuran ni. Jadi diburu oleh banyak pihak sampai saya terpaksa pindah rumah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni membuatkan dia rasa takut dengan diri saya dan juga sekeliling. Dan bila nak menangani macam tu, saya mendapat pandangan kawan-kawan aktivis sosial yang lain, dan mereka kata bawa isteri bersama untuk melakukan kerja-kerja sosial supaya dia lebih faham. Dan alhamdulillah hari ini isteri saya menjadi tulang belakang yang utamalah. Apabila saya terlibat dengan membantu kementerian dalam menangani program-program berkaitan dengan belia bersikup, isteri saya akan sentiasa bersama saya untuk memberi sokongan moral. Bahkan mungkin kalau ada kumpulan siasat di kalangan perempuan, dia yang akan membantu jugalah bersama saya. Itu dia. Dan mungkin kalau isteri pada mulanya sukar untuk menerima dan sekarang boleh menerima sepenuhnya, bagaimana pula dengan keluarga? Dia sama je lah sebenarnya, tak ada ni, cuma tak ada kata orang tu tak ada isu yang besar. Cuma kadang-kadang ni bila kita kembali bercerita tentang masa-masa yang lalu ni, mungkin akan ada kata orang tu rasa macam alamak jangan nak cerita lagi kan. Tapi bila orang dah tanya macam ni kena jawab juga kan. Tapi yelah, niat kita adalah untuk kebaikan kan. Betul. Saya cuma mengharapkan niat itu dapat disebarluaskan dan juga mendapat kata orang tu sokongan bersama. Dan saya alhamdulillah dengan perkongsian demi perkongsian, dia sekarang ni bukan ada saya seorang.
ada Rizan 2.0, 3.0. Saya dah mula ramai saya punya protege yang sebenarnya sanggup duduk di tempat saya sekarang ni kan, dan saya mungkin lepas ni dah boleh bersara kan, untuk mereka juga menginspirasikan peluang kedua kepada orang lain. Bahkan Kementerian Belia dan Sukan pun bagi saya platform untuk mengajak lebih ramai yang ada sisi gelap untuk menginspirasikan golongan belia di luar sana berdasarkan mereka punya pengalaman hidup tu. Betul, bila ada pengalaman yang sama lebih mudah untuk bercerita. Ya, untuk mudah mendapat pengajaran. Terima kasih kepada Muhammad Rizan Hassan. Ya. Terima kasih yang juga. tampil mengorbankan dirilah. Maknanya bukanlah mendedahkan keaiban tapi lebih kepada memberikan ketukan supaya ada perubahan dalam hidup ini, insya-Allah. Ya. Dan diharapkan anda juga dapat sedikit pengajaran daripada perkongsian Encik Rizan tadi. Mungkin sebagai golongan remaja jangan mudah terpengaruh. Walaupun kita berdepan dengan situasi sukar bagaimana sekalipun, jangan sesekali terjebak dalam aktiviti sebegini. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bawakan aspirasi juga mengenai dengan golongan kelainan upaya terbang tinggi. Semuanya selepas ini di MHI. Demi keselamatan dan keamanan, mereka sentiasa bersedia. Panggilan Nova. Bersiap siaga menempuh segala halangan yang tiba. Kancah jenayah pasti akan tumpas. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sedia berkhidmat dalam Awak dah sedia kan? Sudah, Pak. Gerak Khas The Finale mulai 4 Disember, Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3. Baik, terima kasih kerana masih bersetia bersama kami di MHI. Kita dah kongsikan tadi kan aspirasi bagaimana seseorang individu itu melalui sisi gelap. Tapi kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan aspirasi seorang individu dahulunya normal tetapi melalui pengalaman hitam ditimpa kemalangan pada 2005 dan akibat kemalangan itu beliau tidak lagi boleh berjalan. Bayangkan bagaimana sebelum ini beliau mempunyai karier yang bagus, pernah menjadi seorang pramugara, pernah menjadi model dan sebagainya. Tetapi impian dan juga apa yang dilalui itu hancur akibat daripada kemalangan yang dihadapinya pada 2005. Baik, kita nak bersama dengan perkongsian kisah bersama dengan Lynette Chua yang kini merupakan antara individu yang memberi suntikan motivasi dan juga semangat kepada golongan kelainan upaya yang mungkin senasib dengan beliau. Di talian ataupun kita buat panggilan video bersama dengan Lynette Chua. Hello. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Lynette, okey. Sedikit tadi saya kongsikan berkenaan dengan latar belakang Lynette. Lynette pernah menjadi seorang pramugara, pernah juga dulunya bermula part-time model kan. Jadi melalui fasa kemalangan pada 2005 itu yang titik permulaan menyebabkan Lynette tidak lagi boleh berjalan sehingga hari ini. Mungkin Lynette boleh kongsikan bersama kami bagaimana apa yang dilalui itu membuatkan Lynette sebenarnya bangkit dan terus bangkit menempa kejayaan demi kejayaan. Selamat pagi Malaysia. Saya pernah muncul dalam rancangan MHI ini pada 3 hari bulan Mei tahun 2012. Kita berjumpa lagi. Ya. Saya amat bersyukur kerana saya ada orang bernafas di depan kamu hari ini. Saya amat bersyukur kerana
saya masih ada peluang berkongsi pengalaman saya di perancangan ini. Baik. Saya amat menghargai peluang saya dan saya akan berjuang mati sampai mati. Saya tidak akan mengaku kalah. Walaupun saya duduk di kursi roda ini. Tetapi semangat dan jiwa saya sedang berdiri tegak. Itulah bagaimana saya percaya memperolehi banyak penghargaan dan pengiktirafan daripada orang ramai. Ya. Kami dapat melihat bagaimana semangat juang yang sangat tinggi yang ada pada Lynette, kan? Difahamkan juga pada 2015 Lynette mengalami stroke dan hari ini Lynette masih lagi terus memperjuangkan semangat itu untuk terus berkongsi aspirasi bersama kami dan juga rakyat Malaysia. Dan memang benar banyak juga pengiktirafan dan juga anugerah yang diperolehi oleh Lynette, antaranya model kurang upaya pertama di Malaysia. Jadi bagaimana Lynette melihat apa yang dicapai ini dapat memberi kekuatan dan juga membentuk keyakinan diri di kalangan golongan kelainan upaya yang senasib dengan Lynette di Malaysia ini? Saya cuma bernasib baik. Saya adalah model OKU lelaki pertama di Malaysia. Tak salah saya. Model perempuan OKU pertama adalah YB Ras Atiba Prati. Saya cuma tumpang nasib saja. Sebelum malangan saya, saya pernah bekerja sebagai part-time model. Jadi, saya ada impian lagi. Jadi, model. Dulu saya beri catwalk. Sekarang saya beri head wheel laki canggih. Betul. Baik. Lynette, saya sangat suka semangat anda memberikan suntikan sangat segar pada kami semua. Mungkin ada sedikit nasihat dan juga tips dari Lynette kepada individu yang sangat istimewa seperti Lynette untuk terus bangkit mencipta kejayaan. Jangan kerana apa yang dah lalui itu, kan, mungkin kecacatan itu menjadi penghalang kepada semua cita-cita dan semangat mereka. Jangan putus asa. Kita bukan orang kurang upaya. Kita adalah orang
kelainan upaya. We are superhuman. Kita OKU boleh. Ya. Kita doakan yang terbaik untuk Lynette. Ya, terus mencapai impian anda, terus mengukir kejayaan anda. Kami doakan sentiasa buat Lynette Chua. Terima kasih Lynette di atas perkongsian ini. Sama-sama. Okey Lynette. Itu dia Lynette Chua, antara individu yang melalui fasa kegelapan tetapi terus bangkit. Bayangkan bagaimana semangatnya beliau. 2 kali jatuh. 2005 mengalami kemalangan jalan raya menyebabkan dia tidak boleh berjalan sehingga hari ini. Dan 2015 dia diserang strok. Tetapi lihatlah beliau bagaimana terus bangkit membina kehidupannya. Baik. Selepas ini kita nak berehat, tapi saya nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan wara ini. Lagu Cinta Kita 2 terus trending di media sosial. 6 lagi pasangan penyanyi telah membuat persembahan di minggu ketiga. Teruskan menonton episod keempat Lagu Cinta Kita yang dihoskan oleh Eli Mazlin dan Azwan Ali. Juga juri cinta Hel Husaini, Mas Idayu dan Ajai pada 6 Disember. Ahad, jam 9 malam di TV3. Jadi kongsikan pendapat anda di media sosial dengan menggunakan tanda pagar. #Lagu Cinta Kita 2. Baik. Lagu Cinta. Kita nak tengok pasangan wah sedang bercinta ke di sana tu? Berdua-duaan tu? Perhatian semua. Tuan-tuan dan puan-puan sila keluarkan handphone dan tunjukkan My Sejahtera di mana yang telah menandakan anda telah memasuki premis ini. Tu, tuan-tuan. Terlupa. Rasa macam tadi dah check in. Macam ni kena compound ni. Datuk. Ya, apa? Datuk. Saya rasa ni ada pelanggaran SOP ni. Ini social distancing. Jaga sikit. Ya. Jangan makan. Ya? Jadi? Jadi apa? Jadi tunggulah selepas ini. Gerak khas. Okey, hari ini kami bertuah sebab bersama dengan satu perkara yang amat penting yang bakal mewarnai TV3, finale Gerak Khas Demo. Dan ini adalah satu, saya nak berkongsi, tak boleh kongsi seorang lah sebab rasa seronok tu bersama dengan kawan-kawan di hujung sana. Oh, kawan-kawan hujung sana. Tadi tak payah compound Okey. Sebab punya akan fizikal. Sebab kita Datuk Yusof Aslam dan juga Shrek Iskandar. Ya. Dia memang tadi saya ingat memang betul. Itulah. Nampak macam wibawa karisma tu ada. Sebab Datuk ceritakan Gerak Khas ni bermula 99 ya. Bermula tayangan pada awal 1999. Ya. Masa tu usia saya 44 saja. Muda lagi. Sekarang dah 66 lah. Macam mana boleh terbit satu usaha yang begitu hebat ni? Sebenarnya ini semua dengan izin Allah kan. Okey. Kita sebagai karyawan kita berkarya dan pada awal ni kita cuma diberikan program tu dalam 26 episod. Saya ingat lagi tahun 1998 diberi, 99 dia on air. Oleh kerana sambutan yang luar biasa, dia terus bersambung, saya pun tak tahu bila nak habis. Pasal rating dia pun ketika tu bagus dan saya sendiri pun lah. Ini semua datang dengan izin Allah. Kan? Kita buat sebaik mungkin kita ikut kemampuan kita. Tapi soal rezeki, bukan itu saja. Saya rasa gembira kerana jenama skop production satu, tetapi PDRM tu. Ya. Yeah, sebab Polis ada satu drama yang boleh katakan begitu lama ditayangkan di stesen dia orang. Itu dia. Ya, sebab ini sampai ke tahap orang obses sampai tengok muka Datuk pun ingat PDRM dan Polis ya. Yeah. Image tu kuat. Okey, Tapi saya nak tanya jugalah macam mana Syira kan sebagai pelakon. Kita nampak wajah-wajah pelakon Gerak Khas ni, kita dah tahu dah itu dia. Macam Syira sendiri mungkin boleh katakan agak junior juga dalam pelakon Gerak Khas kan. Masuk dan keluar dan sebagainya. Bila berada dalam drama ni kan, apa yang memberi kesan kepada kehidupan Syira sendirilah? Kepuasannya berbeza daripada drama-drama yang sebelum ini. Ya, sebab dia siri yang panjang, terlalu panjang. Jadi bila panjang ni kita dengan
tim Gerak Khas tu dah macam keluarga. Yes. Jadi bila kita hari-hari kan berjumpa, pagi-pagi jumpa, habis syuting balik tok tidur, bangun jumpa lagi. Jadi kita lebih akrab. Jadi bila kita berlakon bersama pun kita lebih santai kan, mungkin disebabkan itu penonton pun rasa lebih boleh relate dengan Gerak Khas sebab dia rasa mungkin kemesraan kita tu. Jadi saya rasa beruntunglah dapat masuk Gerak Khas ni. Itulah dia sebab pelakon awalnya sebab tahun 99, pelakon yang remaja pun dah ada anak remaja sebab 20 tahun kan. Begitu lama sekali. Datuk nak tanya, dalam Gerak Khas di finale ni, apa kelainannya berbanding Gerak Khas sebelum ni? Dia sebenarnya siri ni sama je, tetapi kelainan ni kena orang nak menunggu saat-saat akhir dia. Kita adalah bintang-bintang baru sebab kita ni 20 tahun. Ada orang katakan dulu, kenapa tak ada isi, kenapa apa. Bagi saya, untuk kita nak maintain program sampai 20 tahun, ya, of course, setiap pelakon ada komitmen masing-masing. Yeah. Macam Datuk Yassin Mizal, dia pun dengan program-program lain kan. Sebab tu pelakon-pelakon silih, orang kata apa, silih berganti. Dan macam bagi saya, pelakon yang paling setia sekali adalah Galak, sahabat lama saya. Saja Misai. Kita pada miss ya. Dia tu daripada mula, sebenarnya sebelum Geras lagi, pada tahun 85 apabila kita terbitkan program drama bersiri atau Remah-Remah Kota Raya di RTM. Pada tahun 85. Dia start dari situ. Saya bagi watak dia sebagai sarjan, kekal sarjan, sampai last dia pension dalam Gerak Khas sebagai sub inspector. Tapi oleh kerana usia dia ketika itu dah meningkat, dah sampai penghujung kan. So saya ingat lagi Tan Sri KPN, Tan Sri Musa, ya. Tan Sri Musa dia kata dengan saya, Datuk Sob, berapa usia dia? Saya kata dia dah dekat 68. Bagi pencen dah tua sangat. So dia pun sedih. Sampai saya buat satu episod tu, kisah dia meninggalkan Gerak Khas pada tahun 2011 ke 2012 itu. Dia menangis. Dia kata, aku hendak lagi ni Datuk, saya hendak lagi dalam Gerak Khas. Saya kata galak, setiap yang bermula akan berakhir galak. Dan ini juga teguran daripada pihak KPN. Dia tak apalah, tapi satu yang bagus, Tan Sri Musa kata, Datuk, boleh buat create dia jadi driver taksi ke apa kan. Banyak bekas-bekas polis, bekas tentera menjadi macam kerja dia buat, ada yang jadi ahli perniagaan, ada yang buka gerai dan sebagainya, ada yang menjadi petani kan. Jadi saya jadikan driver taksi, dan sebagai driver taksi dia bertahan tak salah saya dalam 8 tahun katanya. Lambat jugalah. Maknanya lepas pencen jadi driver taksi. Dan dia masih ada hubungan dalam drama Gerak Khas. Dia masih ada hubungan. Jam saya kadang berjumpa dia. Datuk Rahim juga kita tunjukkan, Datuk Rahim Razali. Dia ex-polis yang uniform warna kuning kan. Warna dulu kan uniform dia warna bukan biru sebelum tu. Warna macam krim warna brown. Ya, brown bukan brown. Dia macam kekuning-kuningan sikit lah tu. Bukan kuning betul kan. Jadi saya kata nampak benda tu dah sinonim dah. Dah sinonim. Jadi watak-watak tu saya create kan, ada orang kata kenapa masih ambil lagi Galak dalam Gerak Khas. Saya kata ini perlu, ni mereka ada peminat sendiri. Ada makcik-makcik cakap saya, Datuk Sob, mana Gerak Khas ni? Mana si si Galak? Dah lama dah. Makcik minat dia. Bukan tu saya maintain dia. Linggam. Lim. Zairi. Itu memang kesayangan Malaysia. Saya tahu dah. Pasal kita dah lama dengan dia orang ni lah kan. Betul ya. Baik. Okey, kalau ada sebarang persoalan nak bercerita, nak berkongsi pengalaman bersama dengan kami di nombor Tetra, anda boleh hubungi kami untuk berkongsilah apa-apa saja memori dia dengan Gerak Khas sebab kita nak menantikan finale. Macam persediaan untuk finale macam mana, Syira? Mungkin dah banyak perlu buat kajian ya. Yalah, sebab bila terakhir ni emosi. Saya persediaan dari segi emosi lah. Macam sedang gaya Galak sendiri pun rasa sedih. Saya lagi pencen awal. Lagi sedih. Jadi, sebab dah pernah jadi rutin kan? Rutin dan memang minat kira pakai uniform. Jadi bila kita bekerja pakai uniform, jadi bila dah kena gantung uniform. Lepas ni boleh apply minta kerja polis. Dalam finale ni naik pangkat tak? Dia masih inspektor lagi. Macam mana Syira kan bila kata sebab bila terlalu lama kan pastinya menjadi sebahagian daripada hidup lah, macam kehidupan PDRM tu sendiri. Bagaimana Syira sebagai pelakon? Kan bila kita dah tiap-tiap hari berlakon sebagai badan beruniform, ada tak satu ketika tu macam kita sendiri pun takut nak buat kesalahan macam aku membawa image kan? Memang betul. Sebab bila kita dah pakai
bukan sekadar suka-suka je boleh pakai uniform. Jadi kita kena jagalah supaya tak tercemar lah image PDRM. Jadi dan secara tak langsung bila Syira sendiri dah berlakon melakonkan watak polis, pakai baju polis, Syira lebih hormat pada kerjaya polis ni. Jadi kita menjaga kena integriti mereka lah. kita kena hormat ni lah. Saya juga berpesan pada pelakon-pelakon saya sendiri pasal walaupun kita ni berlakon tapi di luar pun kita kena jagalah soal PL kita, tak boleh cakap lepas-lepas kan. Kalau orang tengok, ini apa dalam drama bukan main lagi baik kan, jaga disiplin, kat luar you langgar undang-undang. Jadi benda-benda ni saya selalu nasihat pada hati-hati saya lah kan. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada PDRM. PDRM ni ramai kawan-kawan saya. Saya sebenarnya bermula daripada tahun 85 buat program televisyen iaitu siri Ramah Kota Raya, Police Story. Semuanya bermula ilham ni datang daripada saya berlakon dalam filem Bukit Kepong arahan Tan Sri Jim Tan Sudin. Saya ingat lagi pada tahun 81. Itu saya kenal polis ketika itu. Itulah lahirnya rakan-rakan yang kata kenapa you tak buat cerita polis kalau you buat company kan. Itu start dia. Kalau tengok masih tengok Datuk Muda memang Terpikat lah. Sekarang pun handsome lagi. Dah botak dah. Kita dah sambut. Ada pemanggil. Dari Batu Pahat. Cik Sambut Fauzi. pemanggil. Assalamualaikum. Halo, salam. Cik Fauzi ya? Ya, saya bercakap. Silakan perkongsikan soalan kepada Datuk dan juga Syira, silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum Datuk, Fitri, seterusnya inilah kru. Ya. Saya nak tanya satu soalan yang mungkin ramai netizen ataupun masyarakat nak tahu, peminat-peminat Gerak Khas nak tahu kenapa finale ni dibuat di TV3 sedangkan dia punya rangkaian drama tu di stesen TV lain. Baik. Terima kasih. Itulah dia. Ini satu soalan yang suka untuk saya jawab. Ada sebab. Apa yang setiap kejadian berlaku itu ada sebab. Tapi bagi saya berterima kasih kepada stesen RTM. Jadi bagi saya, hubungan saya dengan RTM masih baik. Tidak ada apa-apa isu. Tapi dalam hal Gerak Khas bagi saya, biarlah yang menjadi satu rahsia hati saya. Biarlah benda itu. Sebab saya tidak mahu menyinggung mana-mana pihak, kan? Sebab kita ni bukan baru berkawan, dah lama dah, kan? Jadi hubungan saya dengan pihak stesen televisyen iaitu RTM 35 tahun, jasa mereka tak pernah saya lupakan. Dan saya juga ada peranan saya sebagai bikin filem, begitu juga PDRM bersama dengan saya selama 35 tahun. Rakan-rakan seperjuangan di Bukit Aman semua yang membantu saya, rakan-rakan lama saya, ada yang dah pension pun. Ada setengah tu dah jadi IGP dah, pension pun ada juga. Bagi saya ini satu kombinasi sebenarnya kerjasama win-win situation antara Scope Production, PDRM dan juga RTM. Jadi tidak ada timbul soal kita ada konflik tidak. Tapi itu isu yang berlaku kenapa saya berpindah ke sini biar menjadi rahsia saya dan orang-orang RTM sendiri tahu. Dan saya harapkan hubungan ini berterusan dan tidak ada apa-apa isu. Itu je. Sebab momentum Gerak Khas ni sampai ke layar perak. Betul. Memang sambutan pun memang juta-juta. Jadi sebenarnya Datuk, adakah Datuk ni pandai memilih pelakon sebab kalau ikut sejarah kan, yang mana berlakon Gerak Khas ni menang bintang paling popular macam-macam lah. Dia punya kemejadian tu semua berhasil sentuhan. Karisma pelakon dalam Gerak Khas ni. Karisma pelakon ni saya bukan apa. Kita ni dah lama involve dalam penerbitan drama TV. Dan kebetulan lah saya panggil diorang, kita ada buat uji bakat. Dan secara kebanyakan ni benda berlaku ni secara kebetulan lah. Macam saya buat Sembilu lah. Dia kata macam mana Datuk Yusof, you boleh ambil Awi, Ziana, Era, karakter tu kena dengan diorang. Saya ni suka berfantasi. Jadi saya tengok macam Ziana Zain begitu, Era begitu, Awi itu begitu juga macam AC Mizal. Dia ni orang Nogori kan, dia cakap Nogori pandai. So, saya buat skrip pun ikut watak tu. Dia cakap Nogori musik-musik kan. Tapi orang kata kenapa tak ada cakap Nogori? Tapi saya bagi cakap Nogori pada Syira. Tak kena lah. Pada galak ke. Jadi macam AC tu, Datuk AC dia memang orang Nogori. So bila kita buat tu, dia boleh melawak dengan spontan. Dan AC Mizan insyaAllah akan buat comeback dalam siri akan datang. Kita akan rahsiakan apa dia. Buat comeback secara bintang undangan lah. Baik, Syira, sebagai seseorang pelakon yang dah lama dengan Gerak Khas, apa yang menyebabkan Syira setia dengan Gerak Khas sampai hari ini masih lagi bersama dengan pasukan Gerak Khas? Pertama sekali memang sebab Syira selesa berlakon dengan di bawah Datuk Syazlam, bawah Scope Production. Dan memang minat watak polis beruniform. Dan kita dekat dalam tim tu dah satu keluarga. Jadi
itu yang bila nak lepaskan tu rasa sangat berat. Sangat Bekerja dengan Datuk Yusof Aslam ni macam mana? Very fatherly ke, charming ke? Dia boleh ke fatherly. Garang pun ya juga. Boleh pergi dua tapi Banyak garang juga tu. Tapi kita orang macam family. Saya tak nafikan sepanjang 20 tahun ada berlaku lah. Ya kita anak bapak pun kena jadi kan. Kita dengan suami isteri pun sama juga. Sama juga walau Syira, walau dengan Datuk Esi Mizal, ada berlaku krisis. Bukan krisis itu konflik perasaan. Kadang-kadang dia rasa kita tak layan dia orang, kita ada masalah. Tapi benda-benda tu kita selesaikan macam dalam satu keluarga. Macam anak beranak punya masalah lah. Ya, jadi saya tak ambil pergi macam Datuk Esi orang kata Datuk Aslam bergaduh dengan Datuk Esi. Tidak. Saya dengan dia jumpa di peluk Datuk, saya kenang Datuk pernah naikkan saya dalam siri Gerak Khas jadi popular. Saya kata, you ada peranan, bukan pasal saya je. You ada peranan, you mau berbakat. Dan dengan izin Allah SWT, you lagi berjaya. Baik, insyaAllah. Okey, ada lagi pemanggil. Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Sarah, soalannya Sarah. Saya sebenarnya tak ada soalan. Okey. Saya nak bagi tahu yang saya rasa macam cerita Gerak Khas ni mengingatkan saya kepada arwah atuk saya lah. Sebab arwah atuk saya takkan ketinggalan nak tengok cerita ni. Sampai kadang-kadang kita macam nak cakap dengan dia tu kan dia suruh kita diam. Sebab nak tengok cerita Gerak Khas ni. Sampai saya daripada masa kecil ni sampai sekarang dah boleh hafal lah lagu Gerak Khas. Menyanyi punya. So bila sekarang arwah tu dah tak ada. Bila setiap kali ada cerita Gerak Khas tu, family macam tiba-tiba jadi sebab lah. So rasa macam saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk sebab buat cerita ni. Sebab nak cakap arwah Datuk saya sangat suka nak cerita ni. Sekarang nenek saya yang sambung tengok cerita ni. Okey. Nanti tengok TV3 ya. Ya betul. Saya dah bagi tahu nenek dan nenek saya tak berapa sihat. Dia uzur. Tapi nenek pun dah standby dah nak tengok. Saya beritahu nenek nanti ada lagi cerita kat sini. Aku kata, ya. Telefon nenek nak tengok. Nenek nak tengok. Dia cakap macam tu. Okey. Memori yang manis Gerak Khas ya. Alhamdulillah, terima kasih Sarah. Kenangan yang sangat manis. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa nak cakap tahu jugalah because dalam siri yang kita buat ni Gerak Khas The Finale ni saya akan meninggalkan pasukan polis buat selama-lamanya. Dalam episod akhirnya di mana saya pun dah 66 dah patut pencen dah. Tapi dalam gambar ni saya meletakkan diri saya konon-konon baru dalam 60-an lah. Sebenarnya dah 6 tahun patut dah pencen. Jadi saya buat cerita ni macam galak. Saya beritahu saya jumpa saudara galak, saya kata galak setiap bermula akan berakhir. Kalau dulu you pencen, sekarang saya juga akan bersara. Apa sekalipun perjuangan harus diteruskan. Ya, okey. Syira meniti kemantangan. Nampak aura Azhar Hamid tu. Mak dia. Okey, ada lagi soalan, silakan bersama kami, hubungi kami. Jadi macam Masila paling muda kan sini host kan. Memang dah terbiasa kan lagu-lagu tu. Dah, saya bila tadi dengar pemanggil kita nyanyi lagu Gerak Khas, alah janganlah. Nyanyi sikit. Jangan. Cepatlah. Jangan. Suruh nyanyi pula. Bila saya dengar lagu tu mesti dalam fikiran ni kan dia macam terlekat tahu gerak-gerak khas macam tu kan. So kita macam seronoknya. Kita dah tahu kita membesar dengan Gerak Khas ni. Dan ada trivia kena ingatlah berapa ribu episod kan. Kita dah terbitkan lebih 1000 episod. 1000 episod. Lepas 1000 episod. Satu kira orang kata satu siri yang begitu panjang sekali 1000 episod lebih dalam sejarah lah saya. Saya pun tak pernah terfikir lah. Ini semua dengan izin Tuhan lah kan. Itu hanya merancang kita buat tapi yang menentukan Allah SWT. Ada lagi pemanggil banyak dari selatan. Ya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Muhammad silakan. Salam. Saya Muhammad, Datuk. Ya. Okey, Datuk. Saya ni kiranya cukup suka dengan cerita Gerak Khas ni. Saya pun membesar dengan cerita Gerak Khas. Ya ke? Cuma saya tertarik dengan satu plot yang Datuk twist cerita tu. Kenapa ada banyak level of pegawai. Macam banyak bos-bos daripada Datuk sendiri. Lepas tu ada bawah pangkat tu ada. Lepas tu ada bawah pangkat lagi. Sampai ke pangkat inspektor dan bawah ada. Saya tengok kadang-kadang dia panggil ni tuan. Dia panggil ini lagi tuan. Kan sebab ya. Itu saja soalan saya. Ya, saya tahu. Okey. Sebenarnya kalau ikut cerita ni pegawai itu pegawai. Dia tapi kita establish ke yang anggota bawah tu 2-3 orang je main karakter. Karakter lain ada tapi oleh kerana polis kan tapi cerita ni kalau dulu saya buat zaman-zaman saya buat awal dulu
tak ramai pelakon 2-3 orang. Tapi apabila kita dah makin lama, hati-hati saya ada komitmen, sometimes nak kekalkan satu program tu bukan senang. Kita hanya mampu buat sebulan dalam 4 siri dan 5 siri. Itu yang bezakan kita dengan drama-drama lain. Jadi dalam hal yang dia bercakap tadi pasal perwatakan kan, bajak tu level ni macam saya pangkat DCP, ada kawan saya seorang tu dia SSC kan. Sama juga ikut rank dia. Tapi oleh kerana kita kan bertukar-tukar pelakon. Jadi ada macam masa kalau ada kes tu kan, dia orang bekerja dalam satu tim. Jadi walaupun pegawai tu pegang kes tu, tapi pegawai lain boleh bantu dia. Sebab kita pun nak exposekan pelakon-pelakon kan. Sebab kita masalah sekarang bukan macam dulu lagi lah. Dulu kita boleh maintain pelakon 2-3 orang bahkan melekat dalam stesen kita. Tapi kita sekarang pelakon semua sibuk dengan dia punya komitmen. Masuk minggu ni dia tak ada. Dah pening kita kan. That's why kita gantikan pelakon lain. Macam tuan-tuan juga rank lah. Ikut rank. Apa sekalipun saya nampak benda ni of course saya ucapkan terima kasih juga kepada stesen iaitu RTM yang mana telah bagi peluang kepada Skop Production. Tapi itu yang saya nak betulkan perception orang. Perception bahawa dia mengatakan kita ni konon ada hubungan yang istimewa dengan RTM, dengan PDRM. Itu saya nak tolak tomahan tu. Bahawa ianya bergantung kepada prestasi kita, prestasi program, bukan sebab hubungan istimewa. Itu saya nak tegaskan sebab banyak suara-suara di belakang tu. Kenapa lama sangat di RTM tu? Kenapa Bukit Aman sampai Bukit Aman pun disalahkan bahagian PRO? What so special about Yusof Aslam? Minta helikopter dapat, minta itu dapat. Diorang salah. Kita mengikut prosedur. Kita hantar skrip ke Bukit Aman, dinilai. Selepas dinilai, kita shoot. Lepas kita shoot program tu, dia punya DVD akan dinilai semula pihak Bukit Aman. Baru dia luluskan. Kalau Datuk, ada komen, dia akan komen awal. Datuk, tu tempoh kalau nak luluskan tu berapa lama tu? Biasanya kita dalam 2 minggu. 2 minggu. Sebab dia orang pun sibuk kan. Jadi jangan salah faham. Sebab ada orang bagi perception yang salah bahawa Yusof Aslam ada hubungan istimewa dengan PDRM. RTM ada hubungan istimewa dengan tu. Sebenarnya tidak ada. Segala-galanya berlaku. Penilaian penting sebab takut SOP salah semua kan. Ya, betul. Okey, banyak sangat pemanggil. Hello, Assalamualaikum. 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 Siapa tu? Saya Kak Noh dari Pulau Pahang. Okey, Kak Noh, silakan. Nak bercakap dengan Datuk. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan soalannya. Saya peminat setia, Datuk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya peminat setia daripada Pahang. Ya, terima kasih. Kerana menyokong Gerahas. Gerahas dah finale di TV3 sekarang. Adakah Gerahas diteruskan? Siapa nak habis lah? Ini merupakan Gerahas yang terakhir. Sebab tu ada Gerahas the finale kan. Tapi insya-Allah kita akan teruskan perjuangan kita dengan menerbitkan satu program televisyen bercorak kepolisian yang ada elemen Gerahas tu tak lagi insya-Allah. Ya. Tapi Gerahas ni setiap yang bermula akan berakhir dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan rakyat Malaysia yang menyokong drama bersiri Gerahas iaitu siri kepolisian yang paling lama bertahan di stesen TV. Okey, Syira, mungkin kata-kata untuk yang terakhir inilah kan buat peminat-peminat sepanjang anda berada dalam program Gerahas ini. Itulah apa yang saya harapkan. Macam mana kita ni tim Gerahas enjoy menghasilkan drama Gerahas ni. Yalah, kita dah lama daripada sebelum ni ada juga yang dah pergi meninggalkan kita, bukan saja pelakon tapi juga kru, editor, banyak yang dah pergi meninggalkan kita. Jadi itulah saya harap anda semua terus sokong Gerahas yang terakhir ni, finale ni. Macam mana kita enjoy buat cerita ni, saya harap penonton juga terhibur menyaksikan drama Gerahas the finale. Ya, okey, baik. Terima kasih. Kata-kata terakhir, Datuk. Saya mengucapkan juta terima kasihlah kepada peminat-peminat ciri Gerahas dan juga kepada stesen-stesen stesen RTM khususnya dan juga kepada TV3 yang meneruskan siaran Gerahas iaitu Gerahas the finale. Dan saya kita sebagai orang lama saya akan terus berjuang menerbitkan siri televisyen selagi saya bernafas, selagi saya sihat. InsyaAllah. InsyaAllah. Permudahkan yang baik. Kita sampai ke hujung. Terima kasih untuk anda bersama kami sepanjang hari ini. Moga-moga ada banyak ilmu dan iktibar untuk kita sampaikan kepada anda hari Jumaat yang berkah.
Ya, jumpa lagi nanti minggu depan hari Isnin kita bawakan juga nanti topik yang menarik buat anda di MHI. Jaga diri hujung minggu ini. Kan, Assalamualaikum. Bila ku imbas lagi terusik peristiwa dulu yang mengguris hati.